Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zaliha binti Zulkifli, Guru Permulaan khas SKP 22, ingin membentangkan catatan kajian tindakan saya pada hari ini. Kajian tindakan saya ialah kit carta gelung putaran jam dengan kata ringkasnya CGPJ. Isu tentang kajian tindakan saya ialah saya telah mendapati terdapat 4 orang murid tidak menguasai subtopik nilai nombor lebih atau kurang daripada nombor yang sedang diuji. Terdapat banyak latihan berkaitan subtopik ini, tetapi murid masih belum dapat menguasainya dengan baik. Kebanyakan soalan yang ada diberikan hanyalah memaparkan nombor dan soalan. Murid tidak dapat menentukan nombor tersebut lebih atau kurang kerana soalan berbentuk subjektif. Tambahan pula, tiada penerangan yang dapat menggambarkan mana satu lebih atau kurang dalam bentuk grafik atau gambar. Refleksinya ialah siapa, apa, bagaimana dan mengapa. Murid pemulihan saya, murid yang boleh mengenal nombor hingga 1 hingga 20. Tetapi belum dapat menentukan nilai nombor sama ada nilai tersebut lebih atau kurang daripada. Dengan itu, saya berfikir saya perlu berbincang dengan guru matematik kelas ailian perdana untuk menyelesaikan masalah mereka. Refleksi yang kedua. Kesan daripada COVID-19, guru dan murid perlu terlibat dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Saya berfikir bagaimana saya perlu mencari bahan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini untuk subtopik nilai nombor. Bagaimana saya dapat membuat keberkesanan bahan untuk kaedah ini dengan hanya menggunakan kit carta gelung putaran jam. Tetapi akhirnya saya berjaya juga menentukan kaedah yang sesuai iaitu melalui pemerhatian dan ujian pos yang dijalankan. Saya masih tetap menggunakan kit carta gelung putaran jam dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Objektif umum. Kajian ini ialah dijalankan bertujuan meningkatkan penguasaan kemahiran subtopik nilai nombor lebih atau kurang daripada nombor yang diuji menggunakan kit carta gelung putaran jam dalam kalangan murid pemulihan khas. Objektif khususnya ialah untuk meningkatkan sekurang-kurangnya 50% berbanding ujian pra
Yang kedua, dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 daripada 6 soalan latihan yang diberikan. Yang ketiga, guru dapat meningkatkan peratus penilaian pasca ujian sekurang-kurangnya 69% berbanding pra-ujian. Yang keempat, peningkatan murid sekurang-kurangnya sebanyak 50% daripada nilaian yang diedarkan. Kumpulan sasaran yang kaedah kajian yang saya laksanakan ialah melalui penggunaan bahan bersama guru aliran perdana dan hasil kerja murid. Selain itu, ujian pra dan ujian pasca dilaksanakan kepada murid tahun 2 Bestari untuk menguji tahap kefahaman mereka. Keputusan ujian pasca menunjukkan peningkatan dalam tahap penguasaan murid terhadap topik ini. Murid kelihatan seronok dan berminat menggunakan CGPJ. Manakala guru pula mudah untuk menceritakan konsep matematik melalui aktiviti hands-on dengan menggunakan CGPJ. Saya melaksanakan kajian ini dengan langkah yang pertama iaitu membuat pemerhatian. Langkah kedua, merancang aktiviti dan membuat jadual kajian tindakan. Dan langkah yang ketiga, kit carta gelung ini terdiri pada carta gelung, jam dan kad beza. Carta gelung mempunyai gelung A dan gelung B untuk menentukan sama ada lebih atau kurang melalui pengiraan padanan secara pasangan bola dua gelung tersebut. Langkah 4, putaran jam. Putaran jam ini untuk memudahkan murid menghasilkan satu penyataan matematik berdasarkan carta gelung tersebut. Langkah yang kelima, saya menggunakan kad beza untuk menerangkan perbandingan nilai nombor lebih atau kurang daripada untuk lingkungan nombor 11 hingga 19. Kad ini merupakan bahan pengayaan kepada murid untuk menentukan nilai nombor tersebut, lebih atau kurang daripada. Kit carta gelung putaran jam ini dapat menunjukkan perbezaan antara dua nilai nombor yang sedang diuji. Langkah keenam, saya menggunakan bahan sepenuhnya untuk kegunaan murid untuk membuat latihan berkaitan subtopik ini. Melalui hasil dapatan kajian saya, kajian ini menunjukkan murid dapat membantu murid menentukan nilai nombor lebih atau kurang. Selain itu, guru bertindak sebagai pemudah cara sahaja kepada murid. Murid tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada guru. Murid kelihatan seronok. Ia dapat dilihat melalui ekspresi muka murid. Mereka juga memberikan respon yang sangat baik dengan melaksanakan tugasan yang diberikan. Kit ini sesuai digunakan kerana ia berbentuk hands-on dan didik hibur. Penggunaan yang menyeronokkan kerana bahan ini mudah dilekat dan diubah ikut kehendak soalan. Kos untuk menghasilkan kit juga murah dan mudah didapatkan. Pesan pada COVID-19, pada tempoh PDPR, pada jangkaan awal saya, kajian ini tidak boleh diteruskan. Tetapi, perkongsian video penerangan kit carta gelung putaran jam yang telah saya rakamkan membantu murid menonton penggunaan kit secara berulang-ulang. Saya juga menghantar kit ini secara penghadaran ke rumah mereka. Saya tetap mengekalkan teknik pengajaran secara didik hibur. Komunikasi guru dan murid tetap berlaku secara maya. Murid tetap memberi respon terhadap lembaran aktiviti yang diberikan oleh guru. Modul yang diberikan kepada murid adalah bersama nota dan contoh penggunaan. Guru telah merangka aktiviti PDPR sesuai dengan kit carta gelung putaran jam yang berpusatkan murid.
Saya simpulkan, murid memberi respon terhadap lembaran aktiviti sama ada dalam proses sebelum dan semasa perintah kawalan pergerakan. Ini menunjukkan murid faham tujuan penggunaan kit carta gelung putaran jam. Kajian ini juga menunjukkan bahawa kit carta gelung putaran jam dapat membantu murid menentukan nilai nombor lebih atau kurang daripada nombor yang diuji. Ia dapat dilihat melalui pasca ujian. Kit ini terbukti dapat memudahkan murid untuk menentukan nilai nombor daripada nombor yang diuji. Kit carta gelung jam ini juga berpotensi untuk disebarluaskan kerana penggunaannya yang fleksibel. Paparkan gambar-gambar kit carta gelung putaran jam bersama dengan murid. Dengan itu, berakhirlah catatan kajian tindakan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.